Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Fatih 41 ayat Fatih 2. Surat Fatih 41 ayat Fatih 2 daripada surah Al-An'am. Rumusan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat-ayat sebelum ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Bagi dalam sikit ta tu. Latif, latif. Ya, latif. Latif beza antara ta dengan ta. Kalau ta tu dia luar sikit. Kalau ta tu dia dalam sikit. Latif bagi penuh sikit. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما حفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu. Wa a'rid 'anil musyrikin. Tak, jangan bagi meletup. Wa a'rid. Jangan bagi meletup. Kalau kita kata wa a'rid, tak betul. Telan ah. Wa a'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allahu ma asyraku. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha. وما أنت عليهم بوكيل. Ini satu pendidikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada orang-orang yang beriman. Allah kata sebagai penempelak tamparan kepada orang musyrikin. Zalikum, yakni zalikum ayyuhal musyrikun. Orang musyrikin ini dia ada rasa syak, ada rasa ragu-ragu tentang ketuhanan yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah bagaimana mereka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, sifatkan kepada kami, ceritakan kepada kami Tuhan kamu. Jadi Allah Taala pun buat turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Nombor satu sekali surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai habis ayat tu. Kemudian kalau kita tengok daripada ayat 95 bahkan sebelum pada tu, Allah cerita kata Allah Ta'ala yang tumbuhkan daripada biji-biji benih tu tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala yang turunkan daripada langit tu hujan, yang menghidupkan bumi yang sebelum tu mati. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada kita berbagai-bagai jenis pohon kayu yang menerbitkan buah-buah kayu, kan? Allah Ta'ala jadikan bintang untuk panduan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan bagi kelebihan kepada kita banyak, dan cerita macam-macam Allah Ta'ala cerita kepada kita. Dan penutupnya Allah kata Allah lah yang mencipta langit, bumi. Macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta segala-gala ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu balik sebagai kesimpulannya. Allah kata dzalikumullahu rabbukum. Yang lagu tu sifat-sifat dia tu yang aku habaq sebelum ni tu, Allahu, itulah Allah. Siapa? Rabbukum, penjaga kamu, pemilik kamu, penguasa kamu, pentadbir kamu. Yang dikatakan Rabb tu pada penjaga, penguasa,
pencipta, pemilik segala-galanya. Itu dia panggil apa? Rububiyah. Maknanya kita mestilah mengesahkan Allah pada rububiyahnya, pada penguasaan, penciptaan, dan penjagaan, pemilikan hak Allah belaka. Itulah yang ada sifat-sifat yang macam disebut sebelum ni tu. Itulah Allah dan itulah Tuhan kamu. Itulah penjaga kamu, itulah pemilik kamu, itulah pentadbir kamu, itulah penguasa kamu. La ilaha illahu. Tak ada lagi Tuhan yang lebih berhak kamu ibadah kepadanya illahu, kecuali dia. Pada dia saja. Kenapa? Kerana dia yang buat segala-gala. Tanpa ada perkongsian. Tak ada kongsi dengan siapa-siapa pun. Allah buat sendiri-sendiri tanpa ada perkongsian dengan yang lain. Maka tidak wajarlah kita melakukan syirik, kan? Wa huwa khaliqu kulli syai'. Kan? Wa khalaqa kulli syai'. Allah Taala wa khalaqa kulla syai'in. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Ayat 101 kemarin ni. Allah Taala lah yang mencipta segala sesuatu dan Allah Taala sangat menjaga semua tu. Allah ulang kali lagi. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah Ta'ala mencipta segala-galanya, maka oleh kerana itu ibadah kepadanya lah. Macam kita baca ayat tadi, kita ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialah yang mencipta kamu dan mencipta yang sebelum daripada kamu. Kemudian Allah habaq mula, Allah lah yang menurunkan daripada langit itu hujan, yang menumbuhkan tumbuhan untuk kita semua. Untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita bagi ternakan kita, untuk kehidupan kita. Bahkan hujan yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit itu bukan sekadar untuk makan minum saja. Bahkan dia untuk apa? Untuk memberi kehidupan kepada persekitaran kita. Kalau bumi ni tak ada hujan, dia jadi panas, dia jadi lemah, tak boleh duduk, kan? Dia jadi rimah. Allah Ta'ala turunkan semua tu untuk kehidupan kita. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kali lagi Allah beritahu, dan Allah Ta'ala menjaga semua benda. Allah Ta'ala pelihara semua benda. Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala pelihara pokok kayu kita. Allah Ta'ala pelihara ahli keluarga kita. Allah Ta'ala pelihara segala tanaman kita. Allah Ta'ala pelihara keselamatan kita. Bayangkan tengok, kalau Allah Ta'ala nak, boleh bukit belik tu ya, hutan belik tu ya. Dalam bukit tu ada rimau, dalam bukit tu ada gajah, dalam bukit tu ada lipan lah, macam-macam. Tapi Allah pelihara kita. Tu pun kita tak nampak lagi. Kan? Kalau dia cerodor mari ke kita, macam mana setengah tempat yang Allah Ta'ala uji mereka dengan apa? Gajah, rimau, kan? Baru ni saya pergi di Baling baru ni, pergi cari durian baru ni, jemaah kita mari pada Kuala Lumpur tu. Baru tangkap ya gajah. Di Tanjung Pari. Baru tangkap ya gajah. Hitam. Gajah tu memang gajah liak, gajah duduk dalam hutan. Hitam lun. Dia baru tangkap ya, apa nama? Geng perhilitan. Dia bawa mari apa nama? Sekok denak, tangkap dia. Kan? Allah bagi akal kepada manusia, walaupun gajah tu besar tahu mana pun, tapi manusia boleh kontrol. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Bubuh rantai di kaki, dia tak boleh buat apa lah. Tengok, Allahu Akbar, kata tu dia manusia. Gajah tu kalau dia ada akal, mampu kita. Gajah, rimau. Tu saya kata gajah, rimau, anjing tu. Mana? Anjing tu kalau dia ada akal, kita tak pakai, tak boleh pinat dah. Bukan kata dia nak tokok kita, Cik Mat. Dia mari ngusik lah. Dapat ni, aku tak boleh tepuh dia apa. Kan? Dia pergi ngusik kita. Dia buat lagi tu. Pakai tak beli, tak pinat dah. Pakai tak pinat dah. Dia usik lah. Allahu Akbar. Jadi dia nampak kita, dia lari.
Pasal dia tak ada akal. Dia tak tahu tak kita takut anjing. Kan? Zaman saya dengan anjing lagi geli-geleman. Tak boleh tengok. Tak payah. Kan? Di mana tu ni? Aman di mana? Kuala Mu. Orang Amarun. Tak turun. Kita. Dia mari keliling kita. Anjing. Dia pun besar ya. Kita tak berani. Tak berani. Allahu Akbar. Ingatlah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang jaga. Allah yang pelihara. Kita ni, kita boleh mari, kita boleh bergerak sana sini apa semua tu, Allah yang bagi. Ni tengok ni, kawan-kawan kita ni, hak ni pas Pening. Hak tu tak tahu pas ke mana gurun kot. Nampak tak? Hak ni esok nak pergi Songkla. Nampak tak? Allah yang bagi, Allah atak semua tu. Kau ni pi, kau ni mari, kau ni pi. Ni baru balik pada lumut. Allah. Nampak tak? Nampak tak percaturan yang Allah buat? Kita kena fikir benda ni, kena nampak. Apa ni saya pula nak keluar. Depa ya asyik keluar. Kita nak keluar enggak ada urusan ni. Allahu Akbar. Apa ni? Tak tahulah. Syekh Salim kot ganti. La tudrikuhul absar. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tak ada siapa pun boleh tengok dia. Jadi maknanya apa? Maknanya selagi mana seseorang itu menggambarkan Allah, tak betul. Tak betul. Sebab apa? Sebab Allah kata la tudrikuhul absar. Jadi ada khilaf di sini. Ada di kalangan mufassir menyebutkan bahawa tak boleh nampak. Allah tak boleh nampak. Ada juga di kalangan mufassirin kata apa? Tak boleh difikirkan. Kedua-duanya betul. Allah kita tak boleh fikir. Selagi kita boleh fikir macam mana orang kafir duk fikir buat gambaran Allah Ta'ala tu misai panjang pada janggut. Ada lagi nak bagi gerun lagi buh tanduk. Kan? Tu Tuhan dia. Tak betul. Sebab apa? Allah muktamadkan di sini Allah kata la tudrikuhul absar. Tak boleh ditemui dengan penglihatan Allah Ta'ala tu. Adraka yudrikun. Adrak maknanya tak boleh dijumpai. Ada kata adraka maknanya dengan akal. Tak boleh dijumpai pada pemikiran. Tak boleh nampak. Tak boleh bayang. Allah Ta'ala tu kita tak boleh bayangkan dia. Sebab apa? Muktamad. Allah kata apa? Sebab laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Apabila kita tamsilkan, maknanya kita buat perumpamaan, kita buat contoh bagi Allah, tak betul. Sebab apa? Sebab Allah kata walillahi mathalul a'la. Bagi Allah Ta'ala itu contoh yang sangat tinggi sehingga kita tak boleh mencapainya. Tinggi sangat. Selagi mana otak kita duk fikir, tak betul. Sebab itu di dalam masalah sifat Allah ni, kalau kita tengok dalam satu kitab yang sangat comel, dia panggil Qawaidul Muslah, kaedah-kaedah yang sangat tinggi. Kitab tu dia sebut di situ kata kita mengisbatkan sifat Allah seperti mana yang Allah Ta'ala isbatkan, dan kita menafikan bagi Allah apa yang Allah Ta'ala nafikan bagi dirinya, karena dia lebih mengenali dirinya daripada kita. Faham? Itu bagi orang ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah apabila Allah mengatakan dia tangan, kita kata dia tangan. Lagu mana tangan kita tak boleh bayang. Bila Allah kata dia bersemayam, kita kata dia bersemayam. Kita tak boleh nak bayangkan lagu mana. Sebab tu Imam Malik apabila orang tanya dia berkenaan dengan al-istiwa, dia kata apa? Al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul was su'alu anhu bid'ah. Istiwa bersemayam itu semua orang faham maksud dia. Wal kaifatu majhul, dan cara-cara kelakuan istiwa itu majhul, tak ada siapa tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Makna tak boleh tanya. Jadi sifat Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak bayangkan, kita tak boleh nak retilah. Kita tengok Nabi Musa alaihi salam, kan? Dia minta nak tengok Tuhan. Kan? Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, berilah aku melihat kamu. Arini, tunjukkan kepada kamu, anzur ilaik. Aku nak tengok kamu. Apa kata Allah? Allah kata lan. Allah tak kata la, Allah tak kata lam.
Tapi Allah kata lan. Apa makna lan? Nafyul abadi, selama-lamanya. Tara, dan selama-lamanya kamu tak boleh melihat aku. Tapi di dunia lah. Di akhirat boleh tengok sebab di sana sabit. Contohnya dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut apa? Wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wujuhun yawma idin nadirah. Muka orang-orang beriman pada hari kiamat nanti bercahaya, berseri-seri. Ila rabbiha nadirah, kepada wajah Tuhan mereka melihat. Begitu juga ayat yang lain Allah kata walillah pada nama lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik, bagi balasannya adalah al husna, yakni syurga, wa ziyadah. Nabi SAW sebut ziyadah tu mana dia? Ru'yatullah, maknanya melihat Allah. Jadi orang-orang mukmin boleh melihat Allah di akhirat ataupun di dunia, siapa pun tak boleh tengok. Hatta Nabi SAW pun tidak dapat melihat Allah. Riwayat dalam Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha apabila Nabi SAW balik daripada Isra' Mi'raj, Nabi ditanya oleh Aisyah, hal ra'aita rabbak, adakah kamu melihat Tuhan kamu? Maka Nabi kata, nurun anna arahu, aku hanya melihat cahaya dan aku tidak melihat yang lain. Itu saja. Itu saja cerita. Jadi sini dia kata, Allah sebut kata la tudrikuhul absar, tidak dapat melihatnya oleh penglihatan. Maknanya manusia tak dapat melihat Allah di dunia. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Taala dapat melihat. Allah boleh tengok kita tak boleh melihat. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Jibril dalam maqam ihsan, kan? Jibril tanya Nabi tentang Islam, Jibril tanya Nabi tentang iman, Jibril tanya Nabi tentang ihsan. Apabila sampai tentang ihsan, Nabi SAW sebut apa? An ta'budallah ka'annaka. Nampak tak? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan kata kamu beribadat kepada Allah tu dalam keadaan kamu melihat Allah. Tak betul. Tapi Nabi kata apa? Ta'budallah ka'annaka. Perkataan ka'annaka tu seolah-olah, maknanya kamu beribadat kepada Allah, kamu semayang, kamu zakat, kamu puasa, seolah-olah kamu dapat melihat Allah Ta'ala duk parti kamu, duk bayangkan, seolah-olah Allah duk parti kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaulah kamu tak dapat tengok, tak dapat nak bayangkan kamu dilihat, kamu melihat Allah, maka kamu bayangkan bahawa kamu dilihat oleh Allah. Macam ayat di sini juga, wa huwa yudrikul la tudrikuhul absar, tak ada siapa boleh tengok Allah, wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah dapat melihat. Wa huwal latif, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat halus pengetahuannya. Makna sangat seni, maknanya dia mengetahui benda-benda yang halus. Latif ataupun makna halus ini sangat-sangat berlemah lembut dengan orang-orang mukmin. Khabirun, sangat-sangat mengetahui tentang segala kerja buat makhluk. Allah Taala tahu belaka. Maknanya benda yang sembunyi, benda yang zahir, semuanya Allah tahu. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sembunyi ke, kita tak sembunyi ke, semuanya Allah mengetahui isi hati kita. Qad ja'akum, habis. Lepas pada Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa itulah Allah, dialah Tuhan yang tak layak orang lain disembah kecuali dia, yang lain tak boleh kita ibadat, yang lain daripada Allah kita tak boleh besar agungkan. Dia saja, kerana dialah yang mencipta segala-galanya, sembahlah dia. Kemudian Allah kata dialah menjaga setiap benda, kita tak boleh melihat dia, dia boleh melihat kita. Kemudian akhir sekali di dalam penyataan hujah-hujah dalil bukti tadi ni,
Allah kata qad ja'akum basairu min rabbikum, telah datang kepada kamu bukti-bukti, dalil-dalil, hujah-hujah daripada Allah tentang pada ketuhanan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Faman absara, siapa yang nampak, fali nafsi, untuk dia lah. Nah, siapa yang nampak, siapa yang faham, siapa yang reti, dia boleh terima, dia dapat. Kan? Kita berhujah dengan orang, kita bagi dalil, kita bagi bukti kepada orang. Siapa yang nampak, siapa yang faham, dia boleh terima. Siapa yang tak faham, dia akan menegakkan alasan-alasan dia lah. Dia akan menafi, dia akan sampai bila-bila pun tak boleh. Sebab itulah kita Muhammad, kita kena selalu memohon hidayah daripada siapa Muhammad? Daripada Allah. Sentiasalah mohon hidayah daripada Allah. Kita hidup di dunia ni tak boleh ralik kan Muhammad? Kan, kita tak boleh ralik, ingat. Kita kena mohon pertolongan daripada Allah. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita yang benar itu benar, rezekikan kepada kita agar kita boleh buat. Yang tidak benar itu bagi nampak tidak benar, Allah Ta'ala halangkan kita daripada buat benda yang tidak benar. Qad ja'akum basairu min rabbikum, telah datang kepada kamu berbagai-bagai bukti, ayat-ayat, dalil-dalil, ketandaan-ketandaan daripada Tuhan. Faman absara fali nafsi, siapa yang nampak, maka dia nampaklah untuk dirinya. Tapi dalam ayat yang lain Allah kata apa? Innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Mereka itu bukan buta mata, tetapi buta hati yang berada di dalam dada. Ini kita minta pelindung. Janganlah Allah Ta'ala tutup pintu hati kita daripada melihat kebenaran. Kenapa? Kerana apabila mata hati sudah tertutup daripada melihat kebenaran, maka walaupun dilihat oleh mata, tapi tak boleh kita terima. Kenapa? Mata hati kita terkunci. Sebab tu Allah kata kepada orang kafir dah. Orang kafir, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pasal apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada tutupan. Ada tutupan, tak boleh. Wa man 'amiya, siapa yang Allah butakan, na'udzubillah. Na'udzubillah. Tadi kita kata apa? Allahumma ja'alni minhum. Allah kata faman absara fali nafsih. Kita kata Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, bagilah aku tergolong dari kalangan golongan ini. Faman 'amiya fa'alaiha, na'udzubillah. Siapa yang Allah butakan mata hati dia, fa'alaiha, makna dia akan tanggung. Dia akan tanggung beban dosa, dia akan tanggung azab siksa. Daripada dia nak mati dalam kubur, perjalanan mahsyar, sampailah akhirnya na'udzubillah dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah. Minta pelindung. Kita tujuan kita mengaji bukan semata-mata kita nak ambil tahu, semata-mata nak ambil tahu saja tak. Tujuan kita mengaji ialah supaya kita dapat faham dan kita boleh amalkan, supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala bala bencana dunia dan akhirat. Itu ya tujuan dia. Allahu Akbar. Wa ma ana alaikum bihafiz. Allah kata wa ma ana alaikum bihafiz. Aku ni bukan nak jaga hampa. Kan? Bukanlah nak bercara dengan hampa sokmo-sokmo. Aku akan mati. Nabi kata aku akan mati. Lepas tu tak tahulah hampa. Sebab itulah Nabi bila dia nak mati, dia kata ummati, 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 atau umatku, umatku, umatku. Tapi Jibril kata apa kat dia? Kamu tak tahu apa yang telah dilakukan oleh umat kamu selepas daripada ketiadaan kamu. Dah Jibril dah bagi isyarat dah bahawa apa? Di akhir zaman ni, maknanya lepas pada ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sudah mengubah agama. Jibril dah beritahu dah. Sehingga Nabi gambarkan bahawa umat Islam, Nabi sendiri pun diberitahu oleh Allah Taala bahawa umat dia akan berpecah belah, berselerak habis 73 pokok. Nabi menangis. Sebab itu Nabi SAW pernah pernah dia suruh sahabat baca Quran, kan? Bila sahabat baca Quran, maka bila sampai kepada ayat dan kami akan jadikan kamu itu sebagai saksi ke atas umat kamu. Bila sampai itu Nabi rasa berat sangat, dia nak jadi saksi kehadap umat dia. Saksi yang untuk umat dia yang baik tak apa,
Tapi yang jadi masalahnya, apabila dia tahu kata di akhir zaman ni umat dia banyak akan melencong jauh daripada ajaran dia yang sebenar, maka Nabi SAW kata kepada sahabat yang baca, dia kata hasbuk, cukuplah berhenti. Lalu Nabi menangis. Allahu akbar. Wa ma ana alaikum bihaf. Kita pun macam tu juga. Kita hanya sekadar bagi tahu kepada orang, tak boleh nak buat parah. Sekat tu ya. Kalau dia terima, terimalah untuk dia dan kita boleh tumpang. Kalau dia tak terima, tak boleh nak buat apa. Wa kadzalika nusarriful ayat. Dan begitulah kami ulang berapa kali dah ulang daripada surah Al-Baqarah tu kita dah baca. Allah sebut benda yang tu ya. Allah Taala sebut akulah buat ni, akulah buat ni, wei sembahlah aku. Janganlah duk sembah lain daripada aku. Berapa kali dah Allah duk ulang. Kan? Allah bagi bukti pula, aku buat langit, aku buat ni. Allah bagi bukti semua. Berapa kali dah ulang. Wa kadzalika nusarriful ayat. Demikianlah kami duk ulang-ulang, duk jelaskan, duk beri penerangan tentang ayat-ayat, bukti-bukti kan. Waliyaqulu darasta, supaya orang-orang musyrikin, supaya orang-orang musyrikin ni yaqulun berkata darasta, hang ni mengaji kat pokok ahlul kitab. Ni orang yang ama, orang yang amiyah tadi, man amiyah fa'alah, orang yang buta, yang dia tak nampak, Allah Taala tak bagi hidayah kepada dia kata lagu tu, dia ni dia mengaji daripada pokok Yahudi, pokok ahlul kitab, kan. Wal yaqulu darasta, kata Ibn Abbas, maksud dia orang yang musyrikin ni tuduh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ambil pengajaran daripada ahlul kitab dulu ni, kan. Ahlul kitab dulu begitulah. Walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, supaya kamu memberi penjelasan kepada orang yang liqaumin ya'lamun, supaya beri penjelasan, supaya mendapat penjelasan, supaya mendapat penerangan bagi orang-orang yang nak tahu. Orang yang tahu dia dapatlah. Orang yang tak tahu dia sampai bila-bila pun dia tak akan tahu. Orang yang Allah Taala beri pengetahuan kepada dia dapat. Orang yang Allah Taala tak bagi pengetahuan kepada dia tak akan dapat. Itu katakan ilmu tadi ni. Ini Allah Ta'ala nak abad kata, ada di kalangan manusia ni, kalau diberi penjelasan terang mana pun, dia tetap mencari alasan, mencari dalih. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang Allah bagi hidayah kepada dia, bagi sikit pun dia dapat. Kita tengok orang utama sekali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni tak payah bagi bukti banyak dekat dia. Kerana keimanan dia yang kental. Sebab dia meletakkan pada diri Nabi SAW itu seorang manusia yang menyelamat. Manusia penyelamat. Muhammad inilah manusia penyelamat. Dan dia datang untuk menyelamatkan. Jadi apa yang dia kata, kita terima. Dan bila orang mari habaq dia kata, Abu Bakar ni, sahabat hang ni kata dia pergi ke Palestin. Kan? Semalam. Ni balik dah. Apa kata Abu Bakar kata apa? Aku akan benarkan dia, aku akan kata dia betul walaupun dia habaq lebih pada tu. Kalau dia habaq kata lebih pada tu, dia pergi loh pada tu, dia mari Kedah ke? Dia mari Bukit Cabang ke? Aku percaya. Itu iman Abu Bakar. Itu iman Abu Bakar. Kan? Aku akan percaya. Allah. Kalau orang lain kita tak percayalah. Kita tengok buktilah. Sungguh ke tak kan? Orang kata Osman mari Gunung Jerai ke apa ke? Kita susah sikit lah nak percaya. Nampak macam pelik sangat kan? Kita susah sikit lah. Banyak kawan-kawan kita yang mudah sangat nak percaya. Kan? Aku pergi ke China tengok masjid apa. Malah di China masjid sahabat apa? Abu Ubaidah tu kan? Ada masjid itu. Kan? Di negeri China katanya. Ada satu masjid, bila sampainya sahabat Nabi tu. Kan? Jadi kita kena, dia mula-mula dia nak percaya, dia nak jadi percaya mula itulah dia percaya kepada satu hadis yang Nabi SAW sebut, kononnya hadis tu maudhu', hadis palsu. Belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis tu. Maudhu' tu, palsu. Jadi kita pun percaya. Utlubul ilm walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis tu malah. Itu maudhu', palsu. Itu perkataan orang kata perkataan hukama.
yang dia nak memberi galakan supaya kita ni belajar sampai mana-mana pun. Tapi orang nak bagi kuat sikit, orang kata Nabi yang kata. Jaga elok. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas aku, sila ambil tempatnya di dalam neraka. Jaga elok. Kan? Betul juga hadis pada utulubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Itu bukan hadis. Itu perkataan-perkataan yang konon-kononnya dikatakan Nabi yang berkata. Jadi orang mengaji hadis ni tahu. Kan? Kita mengaji hadis, kita cek habis semua. Mari daripada mana benda tu? Tak ada. La aslalahu dia panggil. Tidak ada asalnya. Mari pada mana kita tak tahu. Kan? Kalau ada dasar tak apa. Umpamanya macam sini ni kita sebut. Ibnu Katsir dia mari dasar dia kata telah berkata Imam Syafi'i fadalla hadha ala anna al-mu'minin la yahjabuna an tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kemudian dia sebut ekor dia ambil daripada mana disebut. Tak apa, okey, tak ada masalah, kita boleh rujuk kitab tu, kita tengok ada sungguh kata Imam Syafi'i. Tak apalah. Kalau kita cara hanya dakwa begitu saja, kemudian kita cari tengok tak ada sumber dia, itu ya, bukan payah mana pun, simple ya. Tak ada masalah. Cuma orang kita ni dia malas sikit. Itulah. Memang malas orang kita ni. Nak tengok buku sikit dia tak mau. Dia nak rujuk sikit dia tak mau. Kena rujuk, kena mengaji baru boleh dapat kan. Kalau kita tak, orang kata apa? Tak mengaji tak boleh. Imam Syafi'i kata orang-orang mukmin berdasarkan ayat ini, orang-orang mukmin akan melihat Allah Taala di akhirat. Dunia tak boleh. Ayat ni ada larangan, tapi ada ayat lain yang mengatakan orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat nanti. No? Contohnya macam sabit pada hadis yang sahih, Nabi SAW sebut kata apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka yang layak masuk neraka habis semua, maka nada munadin, maka menyerulah orang yang menyeru, iaitu malaikat, wahai orang-orang mukmin, dengarlah Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kamu nikmat yang tak ada dah nikmat yang lebih besar daripada nikmat ni. Jadi orang mukmin kata, orang ahli syurga kata, ada lagi kan nikmat yang lebih besar daripada apa yang kami duduk? Mana sonok sangat dah kami. Habis dah. Orang kata habis reng dah. Sonok dah. Kan? Tiba-tiba terbuka hijab, maka mereka melihatlah wajah Allah. Lalu pada ketika itu terbit daripada mulut dia, maka tidak ada lagi nikmat yang lebih elok daripada nikmat ini. Itu adalah tafsiran daripada apa yang Allah Taala sebut dalam Quran. Yang saya baca ayat tadi ni, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik balasan mereka adalah baik, iaitu syurga, wa ziyadah, dan lebih lagi tu ulama-ulama tafsir kalangan salafus salih sebut pada, dan kalangan sahabat kata maknanya ru'yatullah, itu melihat Allah. Kita yang tu tak boleh sabit kan. Ini macam tafsir ni yang ada kat ni Ibnu Katsir ni. Saya kena tengok taling ni. Sebab ada di dalamnya hadis yang dhaif. Kita kena cek talil lagi. Bukan senang. Mari kepada kita ni, kalau cara kita nak kena faham bahawa ada musuh kita, pada orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengkaji Islam supaya apa? Mereka mengubah Islam itu. Ya, mereka kaji tentang Islam ni. Sehingga ada di kalangan mereka yang mengkaji, orang Holland, dia mengkaji Islam sehingga dia mengkaji hadis-hadis Nabi ni, sehingga dia telah mengeluarkan satu kitab yang kita pula kena pakai kitab tu. Rumus, istilah-istilah, dia buat istilah-istilah bagi hadis ni untuk dia memudahkan dia untuk rujuk cari hadis Nabi. Mu'jam hadis dipanggil. No? Bila akhir sekali dia kalah. Apa maksud dia kalah? Dia masuk Islam. Allah bagi hidayah kepada dia. Dia kaji sampai tu. Dia kaji lah kali dia buat satu kitab rumusan tentang hadis ni, dihimpun semua dalam tu hadis. Tapi dalam bentuk rumus, dalam bentuk istilah-istilah yang pendek-pendek. Kalau kita nak cari hadis, kita ambil kitab dia tu, kita buka, kita boleh tahu lah hadis ni duduk di mana.
Bahkan kita penuntut ilmu yang mengaji tentang hadis ni boleh kata kebanyakannya ada kitab tu. Saya pun ada kitab tu. Ni. Lala kali dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Banyak. Bahkan orang ahli sains, orang Yahudi belah barat sana, dia kaji, dia dapat satu hadis zubab. Hadis lalat. Orang Islam kita pun tak tahu. Lalat masuk dalam minuman dia tuang. Banding, kalau lalat jatuh dalam kopi buat kena. Dapat hadis tu. Ada yang saya beritahu kata tekanlah. Tak boleh nak makan kata. Tak boleh. Cikgu, tak boleh. Saya kata tak bawa bancuh lain. Saya tekan masuk, saya buang, saya minum. Dia cengang, dia terkejut. Ada kemarin Tuan Haji Hakimi masuk dalam grup pengajian Islam, pengajian sunnah mereka, ada dia masuk. Kemudian saya tengok orang putih semua orang tu. Saya tahu putih dalam grup kita orang hitam ada. Orang yang tak faham orang putih kan. Saya pun cari ada hak terjemahan hak Melayu, saya buh masuk. Ada kemarin mak tengok tak? Kemarin ada Tuan Haji Hakimi masuk dalam tu kemarin. Zubab kata. Bila dia kaji, dia jumpa hadis zubab ni, idza waqa'a adzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil ukhra da'un. Hadis sahih. Apabila jatuh lalat dalam minuman dalam bekas kamu, maka hendaklah kamu irmisu, rendamkan dia, rejam. Bukanlah rejam sehari taklah. Kan? Tekan gitu ya. Kemudian buang. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahihi da'un, karena salah satu sayapnya ada toksik, ada racun, wa fil ukhra dawaun, dan sebelah lagi ada penawar dia. Ada penawar dia. Cuba tengok balik siapa dia duduk dalam geruk tu, balik pergi tengok balik hak yang tu, dia fahamlah bahasa Inggeris. Aku reti bahasa Inggeris hari ni. Kan ada kemarin ni. Cuba balik pergi cek balik. Kan. Dia pun bila dia cek tengok betul. Dia cek, dia potong sayap kanan, potong sayap kiri, dia bubuh dalam ni lah, dicampur dengan adalah bahan kimia lah cikgu kan. Dia buat semua. Betul dia kata. Betul. Ada pula seorang lagi saya baca tengok dia berkenaan dengan bakteria yang ada dalam babi. Ada bakteria yang menyebabkan Nabi larang tak bagi kita makan. Dia guna segala jenis bahan kimia untuk membunuh bakteria tu. Tak mati. Lah kali cikgu dia ambil tanah. Mati. Sebab tu bila kita berentuh dengan anjing dengan babi, dia panggil najis mughallazah tu. Kita buat apa? Kita samak. Bukan samak dengan trojan ke dengan ni pada. Samak dengan apa? Tanah. Dia pun tengok tu. Cari masjid. Masuk Islam. Ini cerita betul. Samaan dengan Allah bagi hidayah ke dia. Dia terus terima. Hak ni Allah kata ni, faman absara fali nafsi. Faman amiya fa'alaiha. Siapa yang nampak, untunglah dia. Siapa yang tak nampak, yang Allah butakan, dia akan menanggung. Allahumma hdina ya Rabb. Kemudian Allah kata, lah ni tak payah tu. Tak payah. Susah-susah dah. Allah kata, ittabi' ma uhiya ilaika min rabb. Hampa ikutlah apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada engkau. Allah kata kepada Nabi, Allah kata, hey Muhammad, ikutlah apa yang diwahyukan kepada engkau min rabbik, daripada Tuhan engkau. La ilaha illahu. Pasal apa? Karena tidak ada Tuhan yang layak kita ibadah, yang kita tunduk, yang kita taat, yang kita patuh, yang kita ikut, illa hu, kecuali dia. Dia saja. Ini keyakinan ni, keyakinan. Kalau ada keyakinan kepada kita, kita tak peduli dia boleh. Sebab itu para sahabat dia tak kira dah. Hang duduk di depanku, tentera banyak ke, tentera sikit ke, tentera Rom ke, tentera Parsi ke apa ke, Allah Ta'ala suruh pi. Jangan jadi macam kaum Musa.
inna fiha qauman jabbarina fa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Allah Ta'ala suruh masuk dalam kaum kan, dalam panama udkhulul bab, masuk dalam pintu tu Palestin tu. Dia berkata dalam tu ada pokok hak kemah-kemah, kami tak akan masuk selagi mana depa duk ada dalam tu. Kalau depa keluar baru kami masuk. Apa maksud Allah? Allah suruh perang depa. Kerana depa tak layak duduk di situ. Kerana bumi ni hanya layak dikuasai oleh orang salihin. Orang salihin. Muhammad, orang salihin saja yang layak. Orang tak salihin tak boleh. Dia duduk gaduh pasal dia sebut nama Muhammad, nama dia tak sebut, kan ni naik nama dia. Orang salihin yang layak. Kan? Tapi dia tak masuk juga. Dahsyatnya puak-puak ni dia kata apa? Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Lah ni hang pi dengan Tuhan hang pi perang, kami nak tengok. Tengok dahsyat. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Bila nak perang, Nabi tanya. Sebenarnya Nabi bukan tanya geng-geng Mekah ni, bukan tanya Abu Bakar, bukan tanya Umar, depa ni tak ada negeri dah. Tinggal dah kan. Tinggal apa nama konten-kontennya. Yang dia maksud tu Nabi nak tanya apa-apa Madinah tu. Nak pergi perang. Macam mana ni kita nak pergi dak ni? Abu Bakar lompat makik lah. Tunggu apa lagi? Sakit Umar makik pula. Kata tunggu apa lagi, tak ada masalah. Mari puak-puak Ansar. Wahai Rasulullah, seolah-olah kamu tu nak tanya kami ni. Kami tak akan kata seperti mana kaum Musa kata. Tapi kami kata, izhab anta wa rabbuka fa inna ma'akuma qatilun. Pergilah engkau dengan Tuhan kau dan kami akan bersama dengan engkau berperang. Pasal apa tu? Sebab sudah masuk dalam depa apa dia? Ni, tauhid tadi ni, akidah tadi. Kemudian Allah kata apa? Turutlah apa yang Allah Ta'ala turun kepada kamu daripada wahyu, kerana tidak ada Tuhan yang layak kamu ikut, yang layak kamu sembah, layak kamu ibadah kecuali dia. Wa'arid 'anil musyrikin. Tak sadap dulilah pokok musyrikin tu. Kalau duk kira dengan depa tak jadi kerja. Tak jadi kerja. Macam itulah juga kita dalam kehidupan kita ni, selagi ada nas yang sahih daripada Allah, daripada Nabi SAW, move on. Teruskan. Jangan duk peduli kiri, kanan, kanan, kiri, jangan duk peduli. Orang kata, orang nak kata. Biasanya orang yang kata tu orang tak mengaji. Kalau orang mengaji, kalau dia tak dapat pun dia akan kata. Orang mengaji pun macam-macam juga. Iblis betul guru besar pun Jahannam. Duk kira apa? Kan? Wa'rid 'anil musyrikin. Allahu akbar. Tak usah duk peduli orang musyrikin. Tak usah duk peduli. Kita teruskan jangan kita. Selagi mana ada nas yang betul daripada Allah, daripada Rasul, maka itu pegangan kita. Kenapa? Kerana Allah saja yang layak kita ikut, yang layak kita sembah, layak kita ibadat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini.